kita kita mulakan hari ini dengan soalan yang kedua. Kita lihat di sini persaingan. Baca soalan betul-betul. Persaingan antara pembesar telah berlaku di Sungai Linggi, Negeri Sembilan. Namakan dua pembesar yang terlibat dalam persaingan tersebut. Kita tahu, antara dua pembesar itu, yang pertama kamu guna nama pendek saja, iaitu Datuk, Datuk Kelana. Iaitu jawapan yang pertama, iaitu Datuk Kelana dengan Datuk apa, guys? Satu lagi iaitu Datuk Shah Bandar. Datuk Shah Bandar. So dia ada dua, Datuk Kelana dan juga Datuk Shah Bandar. Dan kalau kamu rasa, cikgu ada seorang lagi, cikgu, iaitu ada seorang lagi, iaitu Datuk Muda Linggi. Pun boleh. Tapi kamu hanya perlu letakkan dua sahajalah. Sama ada Datuk Kelana, Datuk Shah Bandar ataupun Datuk Muda Linggi. So dia dua orang tu. Ya. Baik. So kita lihat di sini. Soalan yang B. Soalannya, mengapakah berlaku persaingan antara pembesar tersebut? Dua markah. Bermakna dua markah cukup untuk satu fakta, satu huraian. Ingat kalau dua markah, satu fakta dan juga satu huraian. So penting untuk kita tahu bagaimana menjawab. Maknanya kita akan guna strategi satu fakta dan juga satu huraian. So caranya bagaimana, cikgu, nak jawab? So kita kena keluarkan fakta. Faktanya apa? Iaitu kita tahu persaingan ini berlaku. Kenapa perebutan persaingan antara pembesar ini? Iaitu persaingan itu apa? Faktanya adalah persaingan untuk memungut cukai. Di mana? Di Sungai Linggi. Itu faktanya. Itu fakta. Persaingan untuk memungut cukai di Sungai Linggi. Tapi nak huraikan macam mana, cikgu? Baik, kita boleh huraikan, iaitu kita kata bahawa, kita kata bahawa Datuk Kelana dan Datuk Shah Bandar. Datuk Kelana dan Datuk Shah Bandar. Datuk Kelana dan Datuk Shah Bandar saling bersaing. Saling bersaing untuk mengawal. Mengawal pungutan cukai. Pungutan cukai di mana? Di Sungai Linggi. So ini huraian. Maknanya kita tahu bahawa yang mula-mula itu adalah fakta satu, dan yang bawah itu adalah huraian satu. Cukup tak untuk dua markah? Cukup. Dan jangan ditanya, cikgu macam mana nak buat ayat? Cikgu rasa semua dah tahu kan? Kalau tak tahu juga, tak tahulah korang. Nak mulakan ayat macam mana, cikgu? Kalau ada juga yang bertanya, kita mulakan dengan ayat soalan. Baik, yang ini. Tapi kalau kamu kata apa? Kalau kamu bijak lagi, kamu boleh gunakan ayat seperti persaingan. Jangan ambil berlaku persaingan tu. So kamu boleh ambil persaingan antara pembesar. Antara pembesar tersebut berlaku kerana. Dan kamu sambung dengan sambung dengan fakta yang pertama. Kemudian titik. Kemudian kamu sambungkan dengan macam mana Pahang dapat keluar dari naungan Kesultanan Johor Riau? Oh, ya ke? Macam mana Pahang dapat keluar daripada naungan Kesultanan Johor Riau? Apabila kita kena tahu bahawa Kesultanan Johor Riau hari itu telah pun terpecah. Kesultanan Johor Riau telah terpecah dua. Di mana apabila Kesultanan Johor Riau, Johor itu kawasan di atas Singapura telah di bawah pengaruh British, dan manakala di bawah Singapura pula menjadi pengaruh Belanda. Maka dengan itu Pahang telah mengisytiharkan
mengisytiharkan kedaulatan mereka dan keluar daripada naungan Kesultanan Johor Riau. Itu. Alah. Okey. Tak apa, Alisha, tak apa. Okey. Okey. Baik. So, itu soalan yang B. Ya. So, cikgu dah bagi poin dia dan juga dah bagi tahu bagaimana untuk memulakan ayat. Baik. Soalan yang C. Jom kita lihat. Baik. Soalan yang C iaitu apakah tindakan tindakan British untuk mengatasi persaingan pembesar tersebut. So kita tahu bagaimana sebenarnya British. Kita tengok berapa markah. Nak jawab, tengok berapa markah. 3 markah. So kalau 3 markah, kita boleh buat strategi apa? Strateginya adalah iaitu dengan cara iaitu dengan cara mungkin 1 fakta, 2 huraian. Ataupun juga kamu boleh juga guna 2 fakta, 1 huraian. Atau kamu boleh juga gunakan 3 fakta pun boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. So, kamu kena tahu apakah tindakannya. Baik. So, kita tahu bahawa British telah menggunakan apakah strategi yang digunakan oleh British. British telah menggunakan strategi apa? Strategi manipulasi. Strategi manipulasi. Apa itu manipulasi? Iaitu mengambil kesempatan. Okey. Mengambil kesempatan secara bijaksana. So, itu fakta 1. So, British telah menggunakan strategi manipulasi dengan cara apa? Kita boleh berikan huraian. Iaitu British telah memberikan apa? Dengan cara British telah memberi bantuan ketenteraan kepada siapa? Kepada Datuk Kelana. Ya, Datuk Kelana. Jadi, dengan tujuan apa? Memberi bantuan kepada ketenteraan kepada Datuk Kelana untuk apa? Untuk mengalahkan Datuk Shah Bandar. Ya, macam tu. So, itu huraiannya. Jadi, dengan itu, apakah kesannya? Kesannya, kita tahu, kita boleh buat huraian yang kedua. Cikgu buat 1 fakta, 2 huraian di sini. Sebab kita nak 3 markah. So, British menggunakan strategi manipulasi, memberi bantuan ketenteraan kepada Datuk Kelana untuk mengalahkan Datuk Shah Bandar. Akhirnya apa? Akhirnya, British telah berjaya mengawal kutipan cukai. Ataupun kita kata bukan mengawal. British telah berjaya kita kata memperoleh hak. Kalau yang paling baik, memperoleh hak kutipan cukai. Di mana? Di Sungai Linggi. Yes. Di Sungai Linggi. So, inilah 3. 3 isi yang kita boleh gunakan untuk soalan C ini. So, bagaimana nak mulakan ayat? Sama juga. Kita ambil daripada ayat soalan. So, apakah tindakan British untuk mengatasi persaingan pembesar? So, kita boleh tulis iaitu tindakan British. Tindakan British untuk mengatasi persaingan pembesar tersebut adalah dan sambung dengan fakta yang pertama. Kemudian titik, kemudian kamu boleh sambung dengan huraian yang pertama, dan kamu boleh sambung dengan huraian yang seterusnya. Dapat 3 markah. Baik. Oh ya ke, Jasmine? Allahu Akbar. Oh ya ke? Alhamdulillah. Bagus tu.
Min, kamu patut berbangga. Ini bab apa cikgu? Okey, kalau tentang bab okey, kalau tentang bab Datuk Kelana dengan Datuk Shah Bandar, ini adalah di Negeri Sembilan. Kalau di Negeri Sembilan bermakna negeri-negeri Melayu bersekutu. Kalau negeri Melayu bersekutu bermakna ini bab 3. Bab 3 ini bab 3. Okey, Jasmine. Berbanggalah kamu kerana okey, Onyang kamu adalah Datuk Muda Linggi, salah seorang pembesar okey, yang telah menentang British okey di Negeri Sembilan, iaitu di Linggi, Sungai Linggi. Bagus. Ah, itu seronoknya kelas online di mana kita dapat kawan-kawan yang ada okey latar belakang sejarah. Itu yang bestnya. Okey, baik. So, kita lihat seterusnya. Dahsyat dahsyat. So, kita lihat di sini soalan D. Apakah keistimewaan okey di Sungai Linggi sehingga menjadi rebutan antara pembesar-pembesar Melayu ketika itu? Okey. So, kalau kita lihat 3 markah kat sini. 3 markah, kita boleh gunakan strategi yang sama, fakta dan huraian ini. So, apa yang kita boleh katakan dengan okey, dengan Sungai Linggi ni? Sungai Linggi ni sebenarnya adalah okey, fakta yang pertama. Okey, Sungai Linggi sebenarnya adalah laluan penting. Maknanya laluan penting untuk okey, sebab Sungai Linggi dia laluan je tau. So, laluan penting okey yang untuk menghubungkan menghubungkan Sungai Ujong dengan dengan kawasan sekitarnya. Dengan kawasan sekitarnya. Dengan kawasan sekitarnya, dan kita boleh juga tambahkan lagi. So huraiannya, so kita tahu bahawa Sungai Ujong, Sungai Ujong ni terkenal dengan hasil bijih timah. Sungai Ujong terkenal dengan hasil biji timah. Maka kita tahu bahawa huraian yang seterusnya, so hasil biji timah dari Sungai Ujong akan dihantar ke Pelabuhan Melaka, melalui Sungai Linggi. Jadi inilah poin-poin penting kenapa Sungai Linggi itu istimewa. Ya. Laluan penting untuk menghubungkan Sungai Ujong dengan kawasan sekitarnya. Sungai Ujong terkenal dengan hasil biji timah. Hasil biji timah di Sungai Ujong ini akan dihantar ke Pelabuhan Melaka melalui Sungai Linggi. Ya. Jadi, kalau nak membina ayat soalan, so apakah keistimewaan Sungai Linggi ini? So kamu tak perlu ambil panjang-panjang. Kamu hanya perlu tulis, iaitu keistimewaan Sungai Linggi adalah, dan sambung. Begitu. Kepada fakta yang pertama. Dan kemudian kamu sambung dengan huraian yang pertama dan kemudian huraian yang kedua. Cikgu sengaja bagi poin macam ni supaya nanti kamu boleh buat jawapan kamu. Nanti kamu boleh, bila ada masa, kamu boleh buat ayat jawapan kamu sendiri. Ini sebagai latihan. Sebagai latihan supaya kamu dah praktis, dah tahu cara macam nak jawab dan poin-poin dia. Ya. Baik. Ini soalan yang D. Boleh kita pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan ketiga. Boleh Jap cikgu. Okey. Sila. Kalau cikgu terlalu laju, bagi tahu sebab kadang-kadang ada pelajar yang dia
tunggu. Ada pelajar setengah pelajar dia suka tunggu. Tunggu sampai cikgu dah habis tulis baru dia tulis. Ada juga macam tu kan. Okey, tapi mana-mana pun boleh. Mana-mana pun boleh. Ya. Kalaulah soalan ni keluar. Alisha, hari tu macam mana? Boleh jawab tak semua? Ah, boleh jawab Ah, lepas adalah terus masuk laluan ke cikgu? Adalah terus masuk laluan ke cikgu? Ada kat mentam je. Tak apa, Alisha. Lepas adalah terus masuk laluan penting. Ya, betul. Cikgu buat 8 langsung tak masuk. Allahu Akbar. Iya, sebab tu cikgu cakap, kita tak boleh expect tau. Oh, mesti akhir tahun ni akan keluar bab-bab belakang. Tak. Kita tak boleh expect. Jadi kita kena sentiasa bersedia je. Okey. Uh, okey, majoriti bab 1 hingga 7. Ya, betul. Okey. Baik. So, okey, kita teruskan ya dengan soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang ketiga. Okey, perjanjian pangkur. Perjanjian pangkur ni sebenarnya salah satu topik yang famous tau. Perjanjian pangkur ni. Jadi sebab itu kamu kena bersedia untuk menjawab soalan ini. Okey, perjanjian pangkur. Okey, jom kita tengok soalan berkaitan perjanjian pangkur. Baik. So kita boleh tulis. Okey, soalan dia, Perjanjian Pangkur 1874 telah ditandatangani antara pihak British dengan negeri Melayu. Soalannya, di manakah perjanjian tersebut ditandatangani? Okey, kalau kamu tengok dia punya ruangan jawapan. Okey. Cikgu dah agak dah. Mesti ada yang tanya, cikgu, kenapa dia buat besar ruang tu? Padahal jangan tertipu dengan ruangan yang besar ni. Jangan tertipu. Sebenarnya paling penting kamu kena tengok markah ni. Kamu kena tengok markah. Ya betul. Okey, jangan tertipu dengan ruang yang besar tu. Dia psycho je. Dia psycho kamu je. Okey. Jadi hati-hati. Kalau dua markah, bagi dua perkara sahaja. Okey, iaitu pertama, okey, so di manakah perjanjian tersebut ditandatangani? Iaitu pertama, di atas kapal perang British. Okey, bernama apa? Ah, oh, ya alhamdulillah. Okey. Okey. Iaitu HMS Dido. Ada pula yang bersin ya. Okey. Dan okey. Hai. Alhamdulillah ya alhamdulillah. Okey. HMS Dido dan okey, ketika itu okey. Kapal ini berlabuh. Okey, pada berlangsungnya perjanjian tersebut, kapal ini berlabuh di mana? Berlabuh di pelabuhan okey, Pulau Pangkur. Pulau Pangkur. Sebab itu dipanggil perjanjian Pangkur. Okey. Baik. Yang nak bersin tu pakailah okey, pakailah apa tisu ke apa ke Ah, sampai sini mengeciknya. Sampai sini mengeciknya. Okey, melampau sungguh. Okey, baik. Okey. Kita sambung. Okey. Okey, soalan di manakah perjanjian tersebut ditandatangani? Okey. So, mulakan ayat perjanjian tersebut ditandatangani. Dan kemudian sambung terus dengan fakta, okey, jawapan tu dan sambungkan lagi. Okey. Baik. So, ini okey, soalan 3A. Baik. Soalan 3B. 3B iaitu nyatakan dua syarat perjanjian pangkur. Okey. Dua syarat
perjanjian pangkur. Baik, apakah syarat-syarat perjanjian pangkur? Syaratnya adalah yang pertama. Okey, siapa yang jadi Sultan Perak? Siapa yang jadi Sultan Perak? Siapa jadi Sultan Perak? Ingat lagi tak? Iaitu ya betul, Raja Abdullah. Okey, ya Raja Abdullah. Okey, diiktiraf. Okey, diiktiraf sebagai sebagai Sultan Perak. Ini bab berapa? Ini masih lagi bab yang ketiga. Bab 3. Iaitu okey, ini adalah daripada bab 3, negeri-negeri Melayu bersekutu. Ya. Baik. Pertama, Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak. Kamu bagi yang senang-senang nak ingat. Baik. Selain daripada Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak, apa lagi yang senang kamu ingat tentang syarat perjanjian pangkur? Okey. Iaitu ada satu berkaitan Residen British. Iaitu apa? Iaitu apa, guys? Ada satu lagi yang berkaitan dengan residen. Apa James Brooke pula? Ini kan Dia dah boleh duduk. okey. Apa? Yang JP Rogers semua tu? Ya, okey. Dalam syarat perjanjian ini, dia kata apa? Bahawa Sultan Perak, Sultan akan menerima apa? Presiden. Ya, Seorang akan. residen. Ya, seorang residen British. Itu je. Ya, kita tahu residen British bagi negeri Perak ialah JWW Birch. Yang JP Rogers semua tu ke? Ya, itu semua adalah okay, residen British. So, bagi poin yang senang-senang. Yang senang nak ingat. Yang susah-susah tu susah nak ingat kan? Bagi yang senang-senang. Jangan takut. Ya. Baik. Yang C. Senaraikan dua pembesar. Okey, dua pembesar yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Agak-agaknya siapa? Okey. Siapa agaknya pembesar? Iaitu yang terkenal dengan okey, yang kaya dengan biji timah siapa? Pembesar yang kaya. Okey. Dia dipanggil Menteri Larut. Bagus Nakib. Ngah Ibrahim. Ngah Ibrahim. Lupa. Bukan lupa, Alisha. tak confident. Okey. Tak confident ya? Uh, Tak apa. dalam kepala dah dengan Ibrahim tapi ya ke? Okey. Satu sikap yang kamu kena berani dalam peperiksaan itu apa tahu? Apa yang terlintas tu? Bagi. Jangan tunggu. Bagi. Sebab kalau kamu masih lagi bermain-main kan, ya ke? Ya ke? Memang dia takkan keluar jawapan tu. Tapi apa yang terlintas tu, oh, ni kot, bagi. Bagi. Sebab dalam exam kena macam tu. Jangan tunggu-tunggu. Nanti bila dah buat tu sambil buat kan, kamu akan fikir. Lala selalu juga cikgu. Kalau salah tu maknanya kamu masa tu tengah tulis, kamu akan terfikir. Ya ke jawapan aku ni? Ya ke jawapan aku ni? Okey. Tapi kalau kamu confident, ini memang jawapan dia ni. You see? So, yang penting jangan buang masa untuk berfikir. Betul. Alisha, sebenarnya dalam exam, apa yang ada di kepala kamu tu, keluarkan je. Keluarkan. Jangan, ya ke? Ya ke? Buang masa. Buang masa. Kena berani. Kena berani ya. Berani menjawab. Okey. Baik. So, kita dengar Ibrahim dan satu lagi iaitu Datuk Sagor. Datuk Sagor. So, inilah dua pembesar yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Okey. Baik. Soalan yang D. So, apakah tipu muslihat?
British, okey, tipu muslihat British mengadakan perjanjian tersebut. Kenapa sebenarnya British nak buat perjanjian ini ya? Sebenarnya Kak, Pangkor kat Perak cikgu. Memanglah Pangkor tu Pulau Pangkor. Pangkor tu kat Perak. Oh iya ke? Iya. Kan takkanlah Pulau Pangkor tu dekat Terengganu kan. Ingatkan Pulau Redang kat Perak. Pulau Redang tu kat Terengganu. Kan. Itulah. Pulau Tioman kat mana? Pulau Tioman dekat Pahang. Okey. Okey, baik. Apa tipu muslihat? Okey, ya betul. Yang pertama sekali sebenarnya kita boleh tulis iaitu untuk sebenarnya British nak mengukuhkan kuasa. Okey, di Perak. Sebelum ni nampak cikgu dah langgar dah. Sebenarnya bila kita nak jawab, kita tengok markah. 4 markah. Bila 4 markah, strategi yang paling mudah ialah 2 fakta dan juga 2 huraian. 2 fakta, 2 huraian. Jadi, kita boleh ambil yang pertama tadi, mengukuhkan kuasa di Perak, itu adalah faktanya. Kenapa? Bagaimana nak mengukuhkan kuasa di Perak ni, cikgu? Kita boleh buat huraian. Huraiannya ialah dengan apa? Dengan British berjaya meletakkan seorang penasihat residen British bagi menasihati Sultan. Menasihati Sultan dalam pentadbiran, kan? Dalam pentadbiran. So, ini adalah kita kata sebagai mengukuhkan kuasa British. Maknanya dah ada pengaruh dia lah. Dan yang kedua, iaitu kita tahu juga bahawa Muslihat British sebenarnya fakta yang kedua iaitu ingin memonopoli, betul Nakid? Monopoli biji timah di Perak. Memonopoli pun boleh, kamu nak guna perkataan menguasai pun boleh, tak ada masalah. Ya, sama maksud. Monoli lah pula. Monopoli lah. Memonopoli atau menguasai biji timah. Monopoli go. Jangan main. Kan ada yang main kan habis dia dicuri. Duit orang lain. Baik. Memonopoli menguasai biji timah. Eksploitasi tu apa? Eksploitasi tu maknanya menggunakan sehabis baik. Itu eksploitasi. Menggunakan ataupun mengambil sebanyak-banyaknya. Itu beza dia. Ya. Baik. So, memonopoli dan menguasai biji timah di Perak. Dan, kenapa? Sebab apa dia nak memonopoli menguasai biji timah? Untuk untuk keperluan apa? Keperluan iaitu perindustrian. Untuk keperluan perindustrian di Eropah. So, inilah dia tipu muslihat British mengadakan perjanjian ini. Untuk memonopoli, menguasai biji timah di Perak. Kenapa nak kuasai biji timah di Perak? Untuk keperluan perindustrian di Eropah. Cikgu, Ya. cikgu, nak Hmm. tanyalah. Hmm. Monopoli ni apa maksud dia sebenarnya? Monopoli ni maknanya sebenarnya dia adalah menguasai, menguasai secara secara satu pihak. Monopoli ni maknanya dikuasai ataupun menguasai oleh satu pihak. Contohnya monopoli itu contohnya memonopoli biji timah di Perak. Maknanya dia je British sahaja nak kuasai biji timah di Perak. The only one.
Oh, The only one. Monopoli. Itu maksud monopoli. Sebab tu kalau kamu main monopoli, cikgu tahu ada ramai pelajar yang main monopoli. Monopoli Go semua kan. Baik. Monopoli ni sebenarnya macam mana nak dikira pemenang? Orang yang menang adalah orang yang yang paling menguasai. untung. Ya, yang paling untung, yang paling banyak menguasai harta tu kan. Oh, itulah konsep game Ya, Monopoly. itulah dia monopoli. Maknanya siapa yang monopoli harta paling banyak, dialah yang menang. Jadi itu maksud monopoli. Monopoli tu boleh jadikan sejarah kan cikgu. Baik, boleh kot. Baik. Macam beli tanah orang lah kan. Dia tak semestinya beli. Sebab monopoli ni bukan cara. Monopoli ni sebenarnya sifat. Sifat monopoli ni ialah satu sifat menguasai. Okay. Secara solely, maknanya secara persendirian menguasai. Monopoli ni dia adalah sifat. Dia bukan benda. Okay. Ya, itu maksud sebenar monopoli. Baik. So, sebab itu kalau dalam game monopoli, monopoli means menguasai. Okay. Siapa yang menguasai, nombor satu menguasai, dia pemenang. Itu monopoli. Ya. Baik. So, kita telah buat soalan yang di ini. Okay. Dan juga cikgu nak tengok isi. Okay, baik. Okay, kita telah lihat. Okay, tipu muslihat ini. Dan soalan yang keempat. Sempat ke kita nak buat soalan keempat? Atau kita nak buat terus kepada soalan esei? Oh, macam mana start ayat? Okay, macam mana start ayat tu? Okay. Apakah tipu muslihat British ni kan? Baik. Okay, bagi mana nak buatnya? Okay. Okay, tipu muslihat sebenarnya. Okay, tipu muslihat British mengadakan perjanjian tersebut adalah untuk. Kemudian kamu masuk kepada fakta yang pertama. Okey. Kemudian stop, okey, berhenti nota, kemudian kamu buat dia punya huraian. Okey. Kemudian bila nak masuk fakta yang kedua tu, kamu gunakan penanda wacana. Selain itu, okey. Okey, muslihat British okey, mengadakan perjanjian. Mengadakan perjanjian itu okey adalah untuk okey dan sambung kepada fakta yang kedua dan huraian yang kedua. Baik. 4 marks format 4 ayat. Ya, betul Sarah. Betul Sarah. Sebenarnya okey, sebenar-benarnya okey, sebenar-benarnya pada peringkat sekolah menengah, ramai yang tak sedar sebenarnya pada peringkat sekolah menengah, satu markah yang kamu nak daripada sejarah ke geografi kan, sebenarnya satu markah sama dengan satu ayat. So, kalau dia bagi contohnya 8 markah, dia nak 8 markah, sebenarnya kamu kena buat 8 ayat. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya. Banyak nota lah cikgu. Iya, tetapi 8 ayat ni kamu kena faham juga. Kadang-kadang 8 markah boleh jadi okey 4 ayat. Boleh jadi 4 ayat. Macam mana pula tu cikgu? Iyalah bila kamu gunakan kata hubung. Ni kan aku ajar BM ni kan ni. Baik. Contohnya ayat pertama kan. Ayat pertama. Kemudian kamu sambung. Okey, dan okey, ayat yang kedua kan. Betul? Okey, sebenarnya bila kamu gunakan dan tu, dia dah menyambung satu lagi fakta. Ini jadi satu, kemudian yang ini jadi dua. Betul? Tetapi di dalam satu baris ayat kan.
Nampak tak? Ini kan kata hubung. Dan tu kan kata hubung. Jadi dikira, kalau kita kira, ini 4 ayat. Tapi sebenarnya, ya dan atau serta. Jadi, sini dah kira satu ayat, sini dah kira satu ayat. Ada 2 ayat sebenarnya. Tapi digabung menjadi ayat gabungan. Ayat gabungan. So, gunakan dan, serta. Itu kan ayat hubung. Sebab tu boleh jadi 4 ayat saja. Sebab 2 ayat bergabung jadi satu. Cikgu kena buat kelas BM pasal ni. Alah, kan. Malas lah itu. Okey, baik. So, itu antara fakta-fakta poin-poin yang penting kamu kena ingat. Ya, teknik-teknik tu. Okey, jom kita pergi bahagian essay. Cikgu rasa tak sempat dah. Okey, kita kena tengok terus bahagian C, ya, bahagian C. Okey, untuk bahagian C, okey, jawab mana-mana satu soalan. Diberi 2 soalan, 5 dengan 6. Okey, baik. Paling penting bagi bahagian sini ialah pilih jawapan ataupun pilih soalan yang betul-betul kamu boleh jawab. Dia kena ambil sedikit masa untuk kamu nilai satu-satu, ya. Sebagai contoh, soalan nombor 5. Kedatangan kuasa barat ke tanah Melayu telah bermula sejak abad ke-16. Jelaskan faktor kedatangan kuasa barat ke alam Melayu pada abad ke-16. 4 markah. Ini boleh ni. Maklumat berikut berkaitan dengan faktor kedatangan kuasa barat ke alam Melayu pada abad ke-19 dan abad ke-20. Perkembangan sistem perhubungan dengan pengangkutan. Bagaimana faktor tersebut telah mempengaruhi kedatangan kuasa barat ke tanah Melayu? 4 markah. Ini boleh ni. Ini boleh. Kemudian, kuasa barat menjadikan slogan beban orang putih sebagai alasan mereka untuk menguasai negara lain. Adakah anda menyokong pernyataan tersebut? Ini soalan kebat. Kebat bolehlah, bantai je. Kamu kena berani. Ya. Cuba soalan tu keluar. Ya ke? Kamu kena berani untuk, boleh ni. Allah, Alisha, senang soalan ni. Nombor 2, mengapakah kita perlu mempertahankan negara daripada dijajah semula? Ini kebat. Boleh. Okey, bila banyak soalan yang boleh dijawab, ambil yang itu. Ambil yang itu. Okey, ambil contoh soalan 5, kamu ambil 5. Kalau soalan nombor 6 ni, Perjanjian Bangkok 1909 telah membawa kepada pembentukan negeri Melayu tidak bersekutu. Ini bab 4. Ini soalan bab 4. Baik. Jelaskan latar belakang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 markah. Latar belakang, ya. Tidak setuju, kira 1 markah. Ya, betul. Okey, pembentukan negeri Melayu tidak bersekutu telah membawa kepada pengenalan birokrasi barat. Apakah ciri-ciri birokrasi barat? Okey, 4 markah. Terangkan kesan pengenalan birokrasi barat. Okey, pada pendapat anda, apakah kesan sekiranya birokrasi barat tidak dilaksanakan di negeri Melayu tersebut? Baik. Ingat, daripada soalan 5 dengan 6 ini, cikgu yakin ramai yang lebih prefer soalan nombor 5. Betul? Sebab nombor 5 adalah daripada bab 1. Okay. Dia minta faktor perkembangan ekonomi daripada revolusi perindustrian. Ya ke? Okay. Dia minta faktor perkembangan. Baik. So, macam mana nak jawab soalan-soalan macam ni, cikgu? Baik. Strateginya adalah, apabila kamu dapat soalan ni, contoh, kamu dah pilih soalan 5. Bila dapat soalan 5 ni, kamu terus pergi ke bawah dia. Okay. Dan kamu mulakan sketch. Ingat, macam sketch lukisan tu. Okey, dia sketch saja. Okey, supaya kamu tak hilang poin. Contohnya, okey, soalan 5A, kamu tanda terus A. Okey, aku nak buat apa, faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-16. Okey, imagine betul-betul abad ke-16. Clue dia, abad ke-16 maksudnya apa? Okey, abad ke-16 maksudnya adalah daripada tahun bila? Tahun 1500 hingga tahun 1600. Okey. Maknanya di sini, siapakah penjajah dia? Portugis. Portugis. So, daripada situ kita tahu. Okey. Berapa markah ni? Dia nak bagi ni. Okey, kita tengok balik. 4 markah.
So kalau 4 markah, kita akan bagi 2 fakta, 2 fakta dan 2 huraian. 2 huraian. So apakah fakta-fakta yang kamu boleh berikan? So kalau Portugis, kita tahu kedatangan ke sini untuk apa? Pertama sekali, kedatangan dia adalah untuk okey, iaitu untuk menguasai perdagangan rempah. Ingat tu. Lain dia punya abad, lain dia punya fakta untuk menguasai perdagangan rempah. Okey, iaitu kita tahu bahawa huraiannya kenapa rempah? Kerana rempah ratus mendapat permintaan tinggi. Permintaan tinggi di Eropah. Macam tu. Boleh, tak ada masalah. Kemudian juga, apa lagi nak? Okey, so kita boleh buat ini fakta, kemudian ini huraian. Kemudian ini fakta. Next. Okey, fakta seterusnya iaitu untuk menguasai. Okey, ataupun mendapatkan barangan mewah. Terutama daripada mana? Okey, terutama daripada dari China. Apa contoh dia? Berikan contoh. Dapatkan barangan mewah. Barangan mewah seperti teh, okey, tembikar dan kain sutera. Adalah barangan yang diperlukan. Barangan mewah yang diperlukan. Baik. So kamu just buat just nice macam tu. Okey, short macam ni. Kemudian terus jawab. Kenapa ya cikgu? Kerana penting untuk kamu tulis ini. Ini sebagai rangka jawapan. Sebab kalau kamu, aku dah ingat ni. Bila kamu buat ayat, kalau kamu tak buat yang ini, katakan kamu tak buat kamu terus buat ayat jawapan, lalas bila lepas huraian yang kedua huraian yang pertama fakta atau huraian, kemudian tiba-tiba kamu blank. Tiba-tiba blank. Apa lagi Apa lagi satu Aduh, apa lagi satu itu yang selalu berlaku pada kamu. Apa lagi yang satu? Aduh. Ya. Jadi, betul. Lepas tu tengok luar jap. Apa tadi Lepas tu tengok dalam jap. Apa lagi lepas tu tengok atas jap. Apa lagi kan dah pergi toilet. Ada yang pergi toilet. Okey. Jadi, elakkan perkara itu dengan cara apa? Kamu buat short form. Sketchkan jawapan kamu di tepi kertas itu. Dan kemudian bila nak buat ayat, terus buat ayat. Jangan tunggu nak buat B dululah. Nak buat B dululah punya sketch. Lepas tu C punya sketch. Jangan. Terus buat ayat jawapan. Terus buat ayat jawapan di kertas. Jangan buang masa. Ini strategi dia. Dan okey, siapa yang exam pada hari Isnin atau Selasa? Saya. Siapa? Nakib. Lagi? Saya. Senin. Auni. Ya. La ilaha illallah. Okey, baik. Yang 6 markah tu kena buat 6 ayat. Betul, Sarah? Kalau yang 6 markah tu kena buat 6 ayat. Dah buat macam tu tapi dia mesti ada satu point yang lupa. So, pergi jawab soalan lain tu. Bila dah dapat idea baru pergi soalan tu balik. Ya, betul. Alamak. Ya. Kalau 6 markah, soalan contoh 6 markah. Sebenarnya soalan 6 markah ni tak susah pun. Baik, contoh 6 markah ni Kuasa Barat menjadikan slogan beban orang putih sebagai alasan mereka untuk menguasai negara lain. Adakah anda menyokong pernyataan tersebut? Kalau untuk 6 markah, kalau menyokong ni kan, kalau kamu kata tidak, maka itu dah satu markah. Tidak, itu dah satu markah. Kemudian berikan poin-poin dia. Berikan poin dia. Antara poin dia ialah apa? Kita tahu bahawa beban orang putih ini adalah muslihat. Okey, muslihat kuasa Barat untuk menguasai. Khamis tu before rehat. Okey. Hilang dah idea saya. Tak apa. Okey, untuk soalan-soalan ini, cikgu akan berikan skema jawapannya dalam grup.
supaya kamu boleh buat latihan. Boleh? Boleh. Boleh eh? Okey, cikgu akan bagi skema jawapan dia. Tetapi sesiapa yang ada exam pada hari Isnin atau Selasa, last tips yang cikgu boleh berikan, last tips dia adalah, okey, bila kamu blank, macam tadi kita tengah buat, tiba-tiba, apa 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 pandang. Okey. Ya. Last tipnya adalah ingat muka guru sejarah kamu. Ingat wajah guru sejarah kamu. Mata ada. Jangan je. Mal, kau jangan berak kat sini, Mal. Kau ni kan, ya Allah. Baik. Baik. Okey. Dan guru sejarah kamu terpulang. Sama ada guru sejarah kamu itu, okey, sama ada di sekolah ataupun yang dalam kelas online ke, di tuition ke, tu terpulang. Kalau kamu rasa mana cikgu yang lagi banyak memberikan kefahaman kepada kamu bayangkan wajah dia. InsyaAllah. Alisha, hari tu ada tak kamu buat teknik tu, Alisha? Sebab kamu je yang dah exam. Ada. Okey, bagaimana? Adakah ianya membantu? Alhamdulillah jadi cikgu. Alhamdulillah, Alisha. Betul, memang betul. Sangat membantu. Alhamdulillah. Jadi, okey. So, cikgu harap kepada pelajar-pelajar lain yang ada exam Isnin atau Selasa ni, okey, kalau butuh, bayangkan wajah guru kamu. InsyaAllah akan membantu. Ya. Yeah? Dan kepada yang exam hari Rabu, Khamis, Jumaat tu jangan risaulah. Hari Selasa tu kita ada kelas lagi. So kita boleh buat latihan lagi. Kan? Yang hari Isnin dengan Selasa ni je. Okey. Jadi last tips yang cikgu berikan adalah pastikan, okey, kesimpulannya kelas ini okey. Selalu cikgu sejarah saya selalu tak ada. Oh ya ke, Sarah? Abang saya, kau ingat je muka cikgu tu, kau pun boleh jawab. Oh ya ke, Nakib? Bak kata abang saya kan. Itulah. Okey, Sarah, kalau katakan cikgu sejarah kamu selalu tak ada, kamu boleh bayangkan muka cikgu pun boleh lah, kan. Untunglah korang dapat cikgu sejarah handsome. Hampir betul cikgu ni. Kan, puji diri sendiri. Okey, baik. Tak ada lah. Okey. Baik. Gurau. Okey, gurau Baik. So, okey, gunakan tips itu. Okey, dan antara tips yang kita belajar hari ini iaitu yang pertama sekali, bila nak jawab, ikut peruntukan markah. 6 markah, 6 ayat. 8 markah, 8 ayat. Itu kita kena faham. Ya. Kemudian gunakan hanya fakta dan huraian sahaja. Tak perlu contoh, tak perlu inference. Bagi je fakta dan huraian. Cukup. Okey, dan mesti berani untuk keluarkan idea tu. Keluarkan fakta yang ada. Jangan takut-takut. Keluarkan. Ya, keluarkan. Okey, dan yang terakhir, kalau kamu buntu, benar-benar buntu, bayangkan wajah guru sejarah kamu. InsyaAllah kamu akan berjaya. Kan? Tapi tiba-tiba hilang, cikgu. Tiba-tiba hilang, bila keluarkan tu, kena catatlah, Ica. Kamu tak catat memang. Cikgu. Ya. Yeah. Kalau macam masa tengah periksa kan, pas tengah periksa sejarah, lepas tu tiba-tiba cikgu sejarah masuk, tengok-tengok, nak tengok muka dia sekejap, lepas tu tengok ketah balik, boleh tak? Boleh. Tak ada masalah tu. Cuma kalau katakan cikgu, kadang-kadang ada juga cikgu tu yang cikgu sejarah yang mana dia ajar, mungkin kamu tak faham. Tapi bila kamu tengok muka dia tiba-tiba dalam exam, okey, tiba-tiba dia masuk, kamu tengok muka dia kan, okey, tiba-tiba kamu lagi bertambah serabut. Sila tukar gambar. Sila tukar gambar. Okey, sila tukar gambar. Kalau ingat cikgu tu lagi bertambah serabut, sila tukar. Baik. Saya tak faham cikgu sejarah saya ajar apa dia cakap Melayu, tiba-tiba termix Tamil. Termix Tamil Pula lain macam cikgu kau ni. Lain macam betul cikgu Ica ni. Okey, boleh mix Tamil pula tu. Dey. Okeylah. So itu sajalah pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Selasa minggu depan. Okey, dan kepada yang exam Isnin dan Selasa ni, good luck guys.
Cikgu doakan kejayaan kamu semua insya-Allah. Thank you, cikgu. Okey, kita jumpa Terima kasih, pada cikgu. episod Terima kasih, masa. Take care Baik, guys. cikgu. Baik, Okey, cikgu. Assalamualaikum. Baik, Bye semua. Bye. Okey, bye.